Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami kumpulan 2 akan membentangkan salah satu teknik kreatif dalam menyelesaikan masalah iaitu teknik Fresh Eye. Saya Puteri Siti Aisyah bersama ahli kumpulan yang lain iaitu Nurul Salsabila, Alia Syafina, Nurul Atikah, Soleh Ahmad Syukri dan Suhaimi bin Muhammad Said. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita kenali apakah itu teknik Fresh Eye. Teknik Fresh Eye lebih tertumpu kepada golongan luar yang kurang menggemari atau kurang mempraktikkan tunnel vision untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Tunnel vision dikenali sebagai pemerhatian secara sehala. Berbeza dengan teknik Fresh Eye yang melibatkan pemerhatian secara duahala, iaitu meminta pandangan daripada pihak satu lagi. Menurut daripada Harry Gardiner yang merupakan ketua sosial di Nexus, beliau berkata, kadang-kala kita terlalu terikat dengan karya kita sendiri. Jadi kadang kita perlukan pandangan daripada pihak lain, kita perlu berkongsi masalah kita dengan pihak lain untuk mendapatkan idea baharu dari pandangan pihak tersebut untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kita hadapi. Digunakan apabila seseorang individu menghadapi sesebuah masalah, ingin mendapatkan pendapat atau pandangan daripada pihak lain untuk disumbangkan idea daripada pihak tersebut, daripada pandangan pihak tersebut untuk menyumbangkan idea yang boleh dikembangkan secara kreatif untuk menyelesaikan sesebuah masalah. Teknik Fresh Eye ini juga mementingkan aspek kesepakatan. Teknik ini juga mementingkan kesepakatan antara kedua belah pihak apabila maklum balas yang perlu diberi kepada pemberi idea supaya sebagai tanda penghargaan oleh peminta idea dan bantuan yang diberikan oleh pemberi idea dalam usaha melaksanakan idea yang disumbangkan oleh beliau. Jadi masing-masing memainkan peranan untuk menyelesaikan sesebuah masalah yang dihadapi oleh seseorang individu. Bagi saya, teknik ini lebih mudah dilaksanakan dan lebih menggalakkan sikap komunikasi kerana melibatkan dua belah pihak, melibatkan dua individu yang saling berbincang dan memberi pendapat. Jadi saya galakkan masyarakat ataupun individu lain menggunakan teknik ini sebagai salah satu cara ataupun kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara kreatif. Bagaimana teknik Fresh Eye berfungsi? Teknik Fresh Eye boleh berfungsi dalam membina hubungan baik. Sebagai contoh, bagi seorang pengurus dalam sebuah syarikat atau seorang ketua dalam sebuah organisasi atau pertubuhan, sudah pasti mereka ini menginginkan hubungan yang baik berkekalan terhadap siapa sahaja. Tidak kira dalam kalangan ahli lembaga pengarah bagi suatu syarikat ataupun rakan kongsi dalam perniagaan ataupun juga dengan pelanggan setia yang menjadi sumber keuntungan. Bahkan hubungan baik tetap diperlukan bersama pihak pekerja dan orang bawahan yang kita sentiasa berurusan. Menggunakan teknik Fresh Eye ini dapat menjadikan suatu idea atau pandangan yang kita terima atau seseorang lontarkan pada kita dalam mendapatkan hubungan baik, kerana melalui hubungan baik tersebut memudahkan seseorang mendapat kerjasama yang lebih erat dalam tempoh jangka yang panjang. Ini kerana orang yang berurusan dengan kita menganggap bahawa tidak ada gap ataupun tidak ada batasan untuk memberikan apa sahaja pandangan dan idea dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau bagaimana untuk memperbaiki sesuatu keadaan ke arah yang lebih baik. Meskipun dalam situasi tertentu, menggunakan teknik Fresh Eye ini akan mengambil sedikit masa
ataupun memerlukan pelaburan masa dan usaha yang berterusan dalam mengekalkan perhubungan tersebut. Namun tidak dinafikan bahawa kesan daripada keakraban dan kesefahaman dapat meningkatkan nilai kesetiaan dan kebersamaan, terutama bagi sebuah organisasi ataupun dalam sesebuah masyarakat. Justru hubungan baik yang terbina dari masa ke masa akan menjadikan mereka yang berada di sekeliling kita lebih produktif. Mereka ini juga tidak mudah merungut apabila diberikan sesuatu tugas. Bahkan sentiasa mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan tugasan-tugasan mereka dengan baik dan berkesan. Model asas hanya dapat dilaksanakan jika anda mempunyai hubungan yang dibina atas sebab kepercayaan. Kenapa? Kerana apabila pembantu anda berkongsikan idea atau pendapat mereka terhadap masalah yang ingin diselesaikan, dan walaupun pembantu anda itu menawarkan idea yang naif, mereka masih lagi boleh menganggap bahawa mereka betul-betul membantu anda dengan idea dan pendapat yang mereka kongsikan itu. Salah satu pendekatan lain selain daripada model asas dalam menangani masalah dengan menggunakan teknik fresh eye adalah model rangkaian bersemuka. Apa itu model rangkaian bersemuka? Model rangkaian bersemuka adalah model yang digunakan dengan membincangkan masalah yang ingin diselesaikan dalam perjumpaan bersemuka secara tidak rasmi. Contohnya, membincangkan masalah ketika di kedai makan ataupun ketika bermain di kelab golf. Okey, sekiranya anda memutuskan untuk mengambil pendekatan secara peribadi ini, untuk mengambil pendekatan secara model rangkaian bersemuka ini, adalah mustahak bagi anda untuk mempunyai kriteria yang tersebut. Yang pertama adalah penting bagi anda untuk mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Kenapa? Kerana kemahiran ini penting untuk mengekalkan minat pembantu anda semasa mereka berkongsi pendapat tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah penting bagi anda juga untuk menunjukkan bahawa anda sangat menghargai apa yang mereka katakan ataupun apa yang mereka kongsikan. Okey, yang terakhir adalah membiarkan mereka mengulas topik tersebut, mengulas masalah tersebut secara meluas. Tetapi pada masa yang sama, kurangkan pengaruh anda dalam apa yang mereka cuba sampaikan. Okay, seperti mana yang kita tahu, teknik fresh eye ini kita minta pendapat orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Okey, contohnya aplikasi yang dalam hidup sebenar ialah keadaan di mana kita mengalami masalah pengurusan kewangan untuk menguruskan satu majlis, kekurangan bajet atau modal. Okey, kita perlu menyenaraikan setiap perbelanjaan yang diperlukan. Seterusnya, tunjukkan kepada orang yang kita mahu minta pendapat mereka seperti orang yang terdekat, keluarga atau kawan-kawan. Seterusnya, minta pendapat mereka bagaimana hendak menyelesaikan masalah ini. Setiap pendapat perlulah dihargai dan kita pilih berdasarkan kemampuan dan yang terbaik untuk selesaikan masalah ini. Di samping menyelesaikan masalah, kita dapat membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Dan apabila masalah terselesai, maka kita boleh menjalankan aktiviti yang seterusnya dengan baik. Teknik ini juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidaksefahaman antara abang. Apabila dua orang adik-beradik telah bergaduh
menyebabkan mereka berdua tidak bercakap dan tidak bertegur sapa, menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Adiknya telah bertanya dan menceritakan kepada kawannya bahawa dia telah bergaduh dengan abangnya, menyebabkan mereka berdua tidak bercakap selama 2 minggu. Dia mengutarakan pendapat dan mengadakan perbincangan dengan kawannya bagi mendapatkan idea dan pendapat untuk dilakukan. Setiap pendapat dan idea daripada kawannya perlu diteliti dan difikirkan semula sama ada idea tersebut boleh digunakan atau tidak. Idea dan pendapat yang diberi mestilah membawa kebaikan kepada kedua-dua belah pihak. Jika hal ini terjadi kerana ketidaksefahaman dan salah faham, kerana mendengar cerita yang buruk tentang mereka daripada orang lain, maka mereka berdua perlu mengadakan perbincangan dan menceritakan apa yang mereka dengar daripada mulut orang lain tentang mereka. Setelah mengadakan perbincangan, mereka berdua boleh berbaik jika selesai dengan elok-elok dan memberitahu jika salah seorang daripada mereka mengetahui cerita yang tidak pasti dan mendengar cerita yang buruk tentang mereka, maka mereka perlu berkongsi dan bercerita antara satu sama lain bagi mengelakkan pergaduhan. Jika salah seorang mempunyai masalah, maka mereka perlu bercerita dan berkongsi bagi mendapatkan idea untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. So once a young boy and his father were walking through a forest. And they were really enjoying their walk when along the way they found a large branch had come and cut off the forest path they were on. So the boy turned to his father and said, "Father, do you think I can lift that branch?" So the father said, "Yes, my son, but you have to use all your strength." And the boy ran up and he held the branch and he tried his best to lift the branch. And he wasn't able to lift it. He says, "Father, I'm not able to do it." Father said, "Son, I said you have to use all your strength." So he tried again. Again he lifted it and closed his eyes and he clenched his teeth and he really tried. He wasn't able to lift it. He says, "Father, it's not working. I'm trying my best. I'm not able to move it." And the father said, "Son, you never asked me. I said use all your strength." So in this story, we haven't put our very best, we haven't accessed our full strength unless we've thought about who can we ask for help. And there's nothing wrong about asking for help. This is how we bring out the best and we conquer all the challenges of life. We face them with the right attitude, from independence to interdependence. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan yang telah membentang sebentar tadi. Jadi sebelum kami mengakhiri pembentangan kami pada hari ini mengenai teknik Fresh Eye, saya akan membuat beberapa rumusan dan ringkasan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan. Jadi yang pertama, sebenarnya teknik Fresh Eye ini memberikan manfaat dan kelebihan kepada sesiapa sahaja yang mengaplikasikannya dalam kehidupan. Selain itu juga, teknik Fresh Eye ini mampu menyelesaikan masalah, tidak kiralah masalah itu masalah yang besar ataupun masalah yang kecil. Selain itu juga, idea yang dianggap naif yang diberikan oleh outsiders atau orang luar ini, kita tidak tahu, mungkin sebenarnya idea itulah yang memberikan kita penyelesaian, memberikan kita solusi kepada masalah kita. Jadi, setiap apa yang mereka berikan kepada kita, kita perlu hargai dan dengar dengan baik dan mungkin boleh mengaplikasikan apa yang telah mereka cadangkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Dan akhir sekali, teknik ini sangat mudah dan ringkas untuk diaplikasikan, tidak kira lapisan umur, tidak kira kanak-kanak, remaja maupun dewasa, tetapi saya rasa teknik ini lebih tertumpu dan lebih sesuai diaplikasikan oleh golongan remaja dan dewasa. Jadi setakat itu saja pembentangan kami pada hari ini mengenai teknik Fresh Eye.
Semoga sesiapa saja yang menonton pembentangan ini mendapat manfaat dan pengetahuan dan baru tentang teknik penyelesaian masalah secara kreatif. Dan saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan terima kasih dan salam sejahtera.